Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Taala berikan ruang kesempatan kepada kita pada malam ini untuk duduk seketika, mengambil sedikit masa untuk menanti solat Isyak. Mungkin ada yang baru selesai mengaji, berzikir bersama dengan keluarga dan sebagainya. Kita nak ambil sedikit masa untuk sama-sama memotivasikan diri kita dengan merenung beberapa ayat-ayat tinggalan daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Jadid Hayatak, atau yang kita terjemahkan dengan perbaharuilah hidup kita dengan mendengar nasihat-nasihat yang baik agar kita mempunyai motivasi yang sangat tinggi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti. Kita ada sedikit masalah teknikal tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil link semula, sebar-sebarkan link semula, boleh share-share, dan insya-Allah mudah-mudahan perkara-perkara kebaikan ini akan bertambah-tambah manfaatnya untuk diri kita dan untuk masyarakat kita insya-Allah. Malam ini kita nak berbicara soal, kita baru je pada minggu yang lalu kita dah melihat kepada jangan mengharapkan ucapan terima kasih. Saya kira nak kata sambungan pun tak berapa sambungan, tapi nak sebutkan juga ada kaitannya dengan tajuk selepas itu yang disebutkan berapa nilai diri kita. Berapa harga diri kita sebenarnya. Kadang-kadang manusia merasakan bahawa dirinya serba kekurangan, dirinya seolah-olah tidak sempurna, dirinya dalam terlampau-lampau merendah-rendahkan dirinya sehingga seolah-olah tidak ada nilai. Sedangkan pada diri manusia tersebut, andai direnung, andai difikirkan, maka terdapat banyak kehebatan-kehebatan berbanding makhluk-makhluk lain yang boleh disyukuri, yang boleh digunakan kelebihan-kelebihan itu yang ada pada dirinya untuk memanfaatkan waktu kehidupannya. Supaya setiap daripada kita, tuan-tuan, saya yang bercakap, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, setiap daripada kita mempunyai kekuatan, kelebihan, kekurangan masing-masing. Setiap daripada kita ada kekuatannya, ada kelemahannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya yang perlu kita manfaatkan sebaik mungkin. Tidak semestinya kalau kawan kita lebih sesuatu, seolah-olah kita kurang sesuatu, kita tidak sama dengannya. Pastinya kita juga ada kelebihan yang lain. Pastinya kita juga ada kekuatan yang lain. Walaupun tidak sama, tetapi inilah yang nak menunjukkan setiap daripada kita mempunyai bakat, kelebihan masing-masing. Malam ini kita nak lihat berapa nilai diri kita sebenarnya. Syekh Muhammad Ghazali menyebutkan betapa melimpah ruah nikmat yang kita terima meskipun kita sering mengabaikannya. Nak bawa kita, nak ajak kita supaya renung dalam diri kita. Kadang-kala pemikiran manusia sentiasa memfokuskan kepada kekurangan, kelemahan sahaja, tanpa memikirkan rupa-rupanya sudah banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Malam ni tuan-tuan, cuba kita renung dalam kehidupan kita ni. Pastinya kita ada, kalau yang diuji dengan kesakitan, ya kita sakit. Tapi berapa banyak nikmat-nikmat yang sedang mengelilingi diri kita. Nikmat mendengar saat ini, nikmat melihat saat ini, nikmat kita berada di tempat kita saat ini, nikmat menghirup udara yang segar, nikmat dapat berjalan, nikmat dapat berlari, nikmat dapat melakukan apa jua perbuatan dengan kebebasan. Masya Allah, tabarakallah. Dan pastinya tidak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini.
Ini nak sebutkan kepada kita bahawa nikmat-nikmat yang kita terima seringkali kita abaikan. Pernahkah, kata Syekh Muhammad Ghazali, kita keluar daripada rumah pada waktu pagi, berjalan santai, menggerakkan kedua tangan, memenuhi dada dengan segarnya udara pagi, menghela nafas dengan beritma, mengarahkan mata sejauh pandangan, berasakan cahaya dan aneka warna memenuhi bola mata, lalu masuk ke dalam fikiran, membiarkan kedua belah telinga terbuka demi meresapi segala suara-suara semesta, lalu mengucapkan syukur, terima kasih ya Allah, betapa indah pagi yang kita kecapi, kemudian berharap semoga hari ini berakhir dengan keindahan dan kegembiraan juga. Allah. Cuba ambil waktu seketika. Cuba ambil waktu untuk kita mengecapi benar-benar nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh yang Syekh Muhammad Ghazali berikan kepada kita. Kita keluar daripada rumah seolah-olah menghirup udara yang segar, meresapi bunyi-bunyian supaya kita dapat mendengar kicauan burung, dapat mendengar bunyi kenderaan, dapat mendengar apa jua pendengaran, meresapi, dan akhirnya buat apa? Mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Pandangan, pendengaran yang telah lama Allah Taala berikan. Ayuh sama-sama kita ambil manfaat. Nilai diri kita ni sangat mahal, tuan-tuan. Mata yang kita dapat lihat sekarang ini tak dapat dinilai dengan wang, ringgit, harta benda dan sebagainya. Tak dapat dijual ni. Mata kita, seandainya mata kita ini yang dapat melihat ini bukanlah dapat dibeli, bukanlah seolah-olah kalau kita kata nak jual mata kita dengan harga sekian-sekian, pastinya tidak ternilai harganya. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau ada manusia yang nak beli mata kita, diletakkan harganya. Saya ambil mata tuan-tuan sebelah saja, 50,000. Ada 60,000 ada yang nak jual. Saya ambil mata tuan-tuan dua-dua belah mata, 1 juta, 2 juta ringgit. Berapa nilaian sebenar harga pendengaran kita, penglihatan kita, bauan kita? Allah Akbar. Tuan-tuan, sekarang ni musim-musim Covid. Bila ada manusia-manusia yang diuji dengan Covid, hilang deria baunya, hilang deria rasanya, Allah akhirnya menyedari bahawa tingginya nilaian sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan nikmat yang sangat melimpah ruah. Kesihatan, kata Syekh Muhammad Ghazali, yang dapat kita rasakan dan nikmati dengan bebas bukanlah sesuatu yang remeh. Kita pernah sebut dulu pada tuan-tuan bagaimana yang disebutkan oleh para ulama ataupun bagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas. 2 nikmat yang ramai tertipu dengannya. As-sihhah wal faragh, nikmat kesihatan dan juga nikmat waktu lapang. Nikmat kesihatan dan juga nikmat waktu lapang. Kata Syekh Muhammad Ghazali, kesihatan yang dapat kita rasakan sekarang ini, yang dapat kita nikmati dengan sekarang ini, bukanlah sesuatu yang remeh. Tuan-tuan dapat berjalan sekarang ini dengan baik. Ini nikmat kesihatan. Dan cuba kita lihat kesakitan yang kita hadapi sekarang ini. Seandainya ada yang sedang mendengar ini yang diuji dengan kesakitan, pastinya ada manusia lain yang lebih lagi merasai kesakitan berbanding dengan kita. Setengah manusia kadang-kadang mengadu bahawa kesakitannya lah yang paling dahsyat sekali, yang paling teruk sekali. Seolah-olah tidak ada lagi manusia yang lebih sakit berbanding dengannya. Manusia sedangkan bila difikirkan, bila dilihat di hospital dan sebagainya, rupanya masih lagi ramai manusia-manusia lain yang lebih dahsyat, lebih teruk ujian kesihatannya. Maka kita nak ambil manfaat untuk kita melihat bahawa nikmat kesihatan yang kata Nabi SAW, as-sihhah, nikmat kesihatan, ramai manusia tertipu dengannya. Jika kita lupa akan nikmat sihat, keupayaan fungsi tubuh dan kesempurnaan panca indera, maka sedarlah dan segeralah bersyukur. Allahu Akbar. Malam ni tuan-tuan, kita ambil manfaat. Sebab kita tahu Allah sebut dalam Quran apa? La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. Malam ni kita ambil manfaat. Saya yang bercakap. Bila kita dapat melihat dengan baik, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan nikmat ini bukan sekadar diterima kasihkan di mulut, diungkapkan kalimah alhamdulillah, tapi bagaimana nak menggunakan nikmat ini pada ketaatan. Itu syukur. Ini syukur yang disebutkan. Bagaimana menggunakan setiap nikmat pada ketaatan. Tanda kita syukur dengan penglihatan. Maka kita melihat perkara-perkara yang baik.
Tanda kita bersyukur dengan pendengaran, maka kita nak dengar perkara-perkara yang baik. Tanda kita bersyukur dengan lidah, kita nak ungkapkan perkataan-perkataan yang baik-baik. Tanda kita syukuri tubuh badan yang sihat, maka nak jadi manusia yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita menggunakan nikmat. Sebab itu dikatakan kepada kita, cuba kita hitung nilai diri kita. Dan pastinya tidak terhitung sebab Allah Subhanahu wa taala dah berikan banyak nikmat kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasai nikmat kehidupan yang telah dibentangkan Allah untuk kita. Pujilah Allah, pengatur semua urusan dan pemberi nikmat atas kebaikan berlimpah yang diamanahkan kepada kita. Pemberi nikmat yang tidak ternilai. Pujilah Allah. Pujilah Allah. Terima kasih Allah. Menggerakkan denyutan jantung yang mengalirkan darah di dalam tubuh badan, yang mengawal segala panca indera dalaman, organ-organ dalaman yang tidak terkawal di kita ini, yang mengawal kelipan mata, yang mengawal peredaran ataupun pergerakan tubuh badan kita ini, bagaimana berfungsi sel-sel dengan sangat-sangat, daripada sangat-sangat besar sehinggalah sekecil-kecil zarah. Allahu Akbar. Pujilah Allah. Pujilah Allah. Bila kita melakukan maksiat dan sebagainya, baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya Allah tidak pernah terjejas dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan. Bahkan Allah menanti-nanti taubat kita. Saya seru kepada semua untuk sama-sama kita puji Allah, untuk kita balik pada Allah, untuk kita terima kasih pada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tahukah kita bahawa di dunia ini ramai orang yang diuji hebat kerana tidak mendapat semua nikmat ini? Bukan semua orang dapat nikmat kesihatan. Tuan-tuan tengok dekat hospital. Tuan-tuan zaman sekarang ni, musim-musim COVID ni tuan-tuan, ramai manusia melimpah ruah di unit kecemasan, dengan asmanya, dengan COVID-nya, dengan itunya, dengan ininya. Seandainya kita masih lagi dapat bertahan, dapat makan nasi 2 pinggan, dapat duduk bersama keluarga malam ini, duduk bersantai, duduk mendengar di atas sofa dan sebagainya, maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Tiada seorang pun yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala tentang beratnya penderitaan yang mereka rasakan. Di antara mereka ada yang cacat fizikalnya, ada pula yang rasa sakit ketika menelan hanya sesuap makanan kerana sistem penghadaman yang tidak berfungsi dengan baik. Ada pula yang begitu, begini dan seterusnya. Allahu Akbar. Saat kita ini, cuba tengok kondisi kita. Dan saya sebut tadi, seandainya kita diuji, pastinya ada yang lebih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya, dan setiap ujian itu kita kena ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan kepada kita melainkan kita mampu atas bebanan tersebut. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini sebenarnya peringatan seperti ini untuk diri saya yang bercakap terutamanya. Terutamanya untuk sama-sama kita bermuhasabah. Allah Subhanahu wa taala pastinya tidak menzalimi diri kita. Allah Subhanahu wa taala pastinya tidak membebankan ke atas kita. Dan saat ini seandainya kita merenung ke atas nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan, ada manusia yang diuji dengan pelbagai ujian-ujian. Kita fizikal alhamdulillah baik, ada manusia yang diuji dengan kekurangan fizikal. Kita dapat makan dengan baik, ada manusia yang tak dapat nak menelan makanan. Ada manusia yang terpaksa untuk hancurkan dahulu nasi-nasi sebelum ditelan. Ada manusia yang tak dapat menelan nasi. Ada manusia yang hanya menggunakan straw saja untuk diminumkan. Susunya hanya melalui hidungnya. Allah. Nikmat Allah Ta'ala sangat banyak, luar biasa kepada kita. Jika kita bebas daripada semua penyakit, adakah kita masih mengira bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberikan kita kekayaan yang melimpah ruah? Kadang-kadang kita ada rumutan-rumutan. Kenapalah kita tak kaya? Kenapalah aku tak dapat rumah besar? Kenapalah tak ada kereta yang hebat? Kenapalah tak dapat sekian? Sedangkan kesihatan yang Allah Ta'ala berikan sehingga umur 30 tahun, sehingga umur 40 tahun, 50 tahun, kesihatannya hebat, maka syukurilah. Inilah kekayaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukankah kita minta pada Allah di setiap kali selesai solat? Mungkin ada doa-doa yang kita minta pada Allah, ya Allah, berikan kekayaan kepada kami, ya Allah, berikan kekayaan kepada kami, ya Allah. Dan mungkin ini juga jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berikan kekayaan fizikal kita, bebas daripada penyakit dan sebagainya. Allahu Akbar. Ini nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Jika kita bebas daripada semua penyakit, Allah Ta'ala memberikan kekayaan yang melimpah ruah, masihkah kita menganggap nikmat sihat itu sebagai anugerah yang remeh dan tidak ada gunanya? Jangan pernah rasa seolah-olah jangan pernah ada perasaan-perasaan bahawa kehidupan, kesihatan kita ini satu perkara yang remeh. Nabi Allah Ayub AS dalam riwayat sirah menceritakan saat umurnya 70 tahun ataupun 60 tahun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan yang dahsyat. Maka ketika ditegur oleh isterinya, ketika menguruskannya, apakah Nabi Allah Ayub tidak mahu berdoa kepada Allah? Apa jawapan Nabi Allah Ayub alaihissalam? Nabi Allah Ayub menyatakan bahawa perasaan malunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdoa agar disembuhkan penyakitnya setelah 70 tahun diberikan nikmat kesihatan yang baik. Allahu Akbar. Kita umur berapa sekarang tuan-tuan? 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, berapa pun umur kita. Maka kita lihat kesakitan yang kita hadapi sekarang ini berbanding nikmat sakit yang Allah Ta'ala uji ni. Adakah nikmat kesakitan itu lebih ataupun kenikmatan itu lebih dalam kehidupan kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kekayaan yang sangat berharga dan tidak ternilai. Kerananya kita juga memiliki tanggungjawab dan kewajipan besar atas nikmat yang sangat berharga itu. Pastinya kita ada tanggungjawab terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan ini. Kita keliru apabila menganggap bahawa modal kita ialah harta yang ada di dalam peti simpanan di rumah. Bukan itu. Kadang-kadang manusia menganggap bahawa wang ringgit, harta yang disimpan, duit yang ada dalam bank, seolah-olah itu modalnya. Sedangkan kita keliru. Kita tersalah anggap. Modal hakiki kita ialah anugerah yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala berupa kecerdasan, kemampuan dan kebebasan menggunakannya. Ada manusia yang mempunyai harta yang banyak, duit yang berkepuk-kepuk, tapi saat badannya terlantar di atas katil, tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa. Ada manusia yang mempunyai pelbagai kelengkapan-kelengkapan yang hebat, tapi seandainya Allah Ta'ala tidak menganugerahkan kepadanya kekuatan fizikal, maka apa guna kehebatan rumah yang hebat, rumah yang mempunyai padang bola dan sebagainya, langsung tidak memberikan manfaat apa-apa. Nescaya, mari kita lihat, walaupun hakikatnya rumah kita tidaklah sebesar mana, tetapi kekuatan fizikal yang masih diberikan oleh Allah, ini kekuatan, ini kekayaan yang Allah Ta'ala berikan. Termasuk unsur hakiki, kata Syekh Muhammad Ghazali, termasuk unsur hakiki kekayaan kita adalah semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kesihatan sempurna dari kepala sampai kaki yang boleh kita gunakan tanpa terikat. Anehnya, kebanyakan orang meremehkan kekayaan besar ini, kekayaan yang sesiapa pun pasti tidak akan mahu membahagikannya kepada orang lain. Sikap meremehkan nikmat tubuh ini termasuk peringkaran nikmat yang layak dibalas dengan seksaan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita tak masuk ataupun tidak tergolong daripada golongan manusia yang disebutkan oleh Quran, la in syakartum la azidanakum wa in kafartum. Manusia yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah akan dikenakan azab yang pedih. Maka mudah-mudahan kita menggunakan nikmat tubuh badan kesihatan yang baik ini untuk diaplikasikan ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Muhammad Ghazali seperti biasa membawakan kata-kata Dale Carnegie, seorang tokoh barat. Mahukah jika kedua mata dibeli dengan harga 1 juta? Ni Dale Carnegie tak? Mata kalian mahukah dibeli dengan harga 1 juta? Berapa besar harga yang anda anggap berbaloi untuk menjual kedua kaki, telinga, atau anak atau keluarga anda? Allah Akbar. Tengok ni. Mata kita. Kalau ada orang nak beli mata kita malam ni, berapa kita nak jual, tuan-tuan? Anda ada manusia yang nak membeli anggota badan kita, tubuh badan kita, organ dalaman kita, berapa yang kita nak jual? Ini nak tunjuk ni betapa tingginya nilaian pada diri kita. Kalau ada manusia yang nak membeli telinga kita, panca indera kita, berapa kita nak jual? Allah. Hitunglah semua kekayaan anda ini. Jumlahkanlah semuanya. Anda akan melihat bahawa nilainya jauh lebih besar daripada jumlah harga emas milik keluarga yang kaya, keluarga Ford, keluarga Rockefellers. Tapi manusia tidak pernah menghitungkan ini. Seperti dikatakan oleh Schopenhauer,
Alangkah jarangnya kita memikirkan apa yang kita miliki dan alangkah seringnya kita memikirkan apa yang kita tidak miliki. Allah. Kadang-kadang kita fikirkan apa yang kita tak ada. Sedangkan benda yang kita ada tu tak pernah kita nilai, tak pernah kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang saya ambil contoh mudah. Dalam buku motivasi disebutkan tentang pernafasan kita. Seandainya cuba kita hitung, sekali kita menghembuskan nafas, seandainya Allah letakkan bil pada pernafasan kita. Kalau Allah letakkan satu pernafasan 10 sen, sehari berapa kali kita bernafas? Seandainya 20 sen, RM1, RM2 sekali kita bernafas, seandainya ada bil di hujung-hujung bulan kita. Ini dah masuk selesai bulan 7, sampai bil elektrik, bil air, bil macam-macam, sampai pula bil penglihatan, bil pendengaran, bil degupan jantung. Seandainya sampai bil-bil tersebut, pastinya tidak akan terbayar kita. Kita bernafas setiap hari, kita makan setiap hari, kita menggunakan panca indera kita setiap hari. Seandainya dicas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tanda kehebatan ataupun kekayaan diri kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dikisahkan bahawa Khalifah Harun Ar-Rasyid pernah meminta nasihat daripada Ibnu As-Sama'. Berilah aku satu nasihat. Ibnu As-Sama' pun berkata, jika Tuan ditakdirkan tidak dapat minum air, mahukah Tuan menebusnya dengan kerajaan Tuan? Ya, jawab Khalifah. Allahu Akbar. Jika Tuan ditakdirkan tidak boleh kencing, mahukah Tuan menebusnya dengan kerajaan Tuan? Ya, jawab Khalifah. Sungguh nilai kekuasaan dan kerajaan itu tidak jauh lebih rendah daripada nikmat minum air dan juga kencing sahaja. Allah. Tuan-tuan lihat. Saya pernah menulis dalam muka buku, dalam Facebook saya tulis tentang bagaimana perasaan untuk membuang air. Satu nikmat yang sangat besar yang jarang manusia syukuri. Yang kadang-kala manusia mencelanya pula. Nikmat buang air, minta maaf lah saya sebut ni. Saya rasa saya pernah kongsi kat benda ni. Perasaan untuk membuang air yang kadang-kadang manusia mencelanya. Rasa nak buang air pula, time-time ni lah nak terberak, minta maaf saya sebut. Tapi kadang-kadang manusia mencelanya. Tetapi berapa ramai manusia-manusia yang diuji dengan nikmat tidak ada perasaan tersebut. Akibat aksiden, kesakitan dan sebagainya. Yang hilang deria tersebut. Akhirnya buang air tanpa ada perasaan, tanpa ada deria tersebut. Jadi bagaimana nak mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah kita juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikir-zikirnya untuk kita keluar daripada tandas? Kita baca, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Azkar atau kitab Hisnul Muslim, kita masuk tandas dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita keluar tandas, doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufranak, minta ampun dengan Allah. Sebab nikmat yang sangat banyak Allah Taala dah berikan kepada kita. Ketika kita ditandas, kita buang air, kita selesaikan hajat, kita nikmat banyak. Kadang-kadang kita terlupa untuk bersyukur. Kita keluar daripada tandas, ghufranak, aku minta ampun padamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nikmat banyak sebenarnya, aku yang terlupa. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ungkapan Ibnu Sama' ini menyedarkan kita betapa banyak nikmat yang selama ini kita abaikan dan tidak pernah kita syukuri. Dalam nasihat itu beliau mengambil contoh nikmat yang dianggap paling besar dan paling hebat, iaitu nikmat sebagai penguasa kerajaan. Kemudian membandingkannya dengan nikmat yang mungkin dianggap remeh, kemampuan minum air, kemampuan untuk kencing. Kita juga memandang perbincangan tadi dari sisi lain, yakni bahawa nikmat yang tidak dapat ditebus oleh sang khalifah adalah sesuatu yang sudah sedia ada. Nikmat yang sudah dimiliki tanpa perlu dicari atau diusahakan. Kadang-kadang kita ambil minum air, tapi bila nikmat minum air itu hilang, akhirnya kita mula nak berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai pesakit-pesakit di ward yang tak dapat minum air dengan baik, yang hanya dimasukkan susu menggunakan straw, yang masuk ke dalam lubang hidungnya. Derianya sudah tidak lagi dapat digunakan dengan baik. Adakah kita mengingati kurniaan agung ini? Adakah kita sudah menghargainya? Dan adakah kita sudah bersyukur kerananya? Kita ambil ini contoh yang mudah ni. Minum air, buang air kecil, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dia nak ungkapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan kita tidak terlalu mempedulikan nikmat kesihatan. Kita tidak pernah menyedari keagungan dan kemuliaan kecuali setelah kita kehilangannya. Sikap tidak peduli yang terus dibiarkan lambat laun akan membuatkan kita memandang rendah dan meremehkan limpahan nikmat yang kita terima. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membuang hakikat sesuatu hanya kerana dipandang sebelah mata oleh hamba-Nya.
Allah pasti memperhitungkan semuanya. Nabi SAW bersabda, demi zat yang menggenggam jiwaku, pada hari kiamat kelak, seorang hamba akan didatangkan dengan amal soleh yang jika diletakkan di atas gunung, maka amal itu akan memberatkannya. Lalu bangkitlah salah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepadanya. Maka hampir saja satu nikmat itu menghabiskan semua amal soleh, andai saja Allah tidak menganugerahkan rahmat kepadanya. Allahu Akbar. Artinya apa? Orang yang diberi nikmat dituntut dan berusaha, dituntut untuk berusaha lebih keras lagi agar dapat membalas semua kebaikan dan nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Artinya apa tuan-tuan? Setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini nak digunakan pada jalan yang disukai oleh Allah. Itu seolah-olah kesimpulannya. Sebab insya-Allah boleh sempat lagi ni kalau kita tengok satu tajuk ni tuan-tuan. Bukan satu tajuk lah, tajuk kecil daripada ni. Bagaimana nak memanfaatkan nikmat ke arah kebaikan. Sebab bila kita lihat nilaian pada tubuh badan kita dah sangat luar biasa tinggi dah ni. Kemudian Syekh Muhammad Ghazali bawa kita bagaimana nak memanfaatkan nikmat ini ke arah kebaikan. Islam melihat kehidupan sebagai nikmat yang menuntut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam nak kita jadi manusia yang bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Taala berikan. Allah telah menundukkan siang dan malam, mengukuhkan langit dan bumi, semuanya untuk kita sebagai makhluknya. Kehidupan yang luar biasa hebat merupakan kehormatan besar yang sudah seharusnya kita pelihara dan kita tunaikan hak-hak pemberinya. Dalam surah Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia hidupkan, kemudian dia matikan, lalu dia menghidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Lihat nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita panca indera. Untuk apa? Untuk kita berinteraksi dengan seluruh semesta, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan merasakan keindahan melalui kekuatan material dan moral yang kita miliki. Apabila kita sedar akan semua kurniaan agung ini, hati kita akan terus tergerak untuk mengucapkan kesyukuran. Rasai tuan-tuan. Saya pesan kepada diri saya juga ni. Rasai segala kenikmatan, keselesaan dia ada di atas muka bumi Allah ni untuk dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa selesa, kita rasa tenang, kita rasa puas hati dengan kehidupan yang kita alami sekarang ini, maka kaitkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terpacul keluar di mulut kita kalimah-kalimah kesyukuran. Kita akan tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seronok kita untuk mendirikan solat dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkanmu dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberikan kamu pendengaran, dia berikan kamu penglihatan, hati nurani, supaya agar kamu menjadi manusia yang bersyukur. Dalam surah An-Nahl ayat 78. Kadang-kadang manusia lupa akan kurniaan yang ada di sekeliling dan yang ada pada setiap saat dalam kehidupan mereka. Seandainya mereka memerhatikan meja makan mereka, mereka akan melihat pelbagai nikmat dari pelbagai penjuru dunia. Ia mungkin gandum dari Rusia, daging dari Afrika, buah-buahan dari Eropah, teh dari Asia dan hidangan lain dari Amerika. Andai manusia merenung lagi, mereka akan mendapati bagaimana langit dan bumi saling bekerjasama untuk melayan dan memudahkan hidup mereka. Dari sini mereka dapat memahami bahawa dalam surah Baqarah ayat 21 dan 22 Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan itu hujan buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan pada hakikatnya pelbagai kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita lebih banyak disebabkan oleh perilaku buruk dan keinginan duniawi manusia berbanding yang disebabkan oleh tabiat kehidupan itu sendiri. Kekacauan, kegelisahan, kekalutan dalam kehidupan kadang-kadang sebab manusia ini tidak menggunakan kelebihan ataupun nikmat yang Allah Ta'ala berikan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebagai perumpamaan, seseorang mati dan mewariskan kekayaan melimpah ruah untuk 3 orang anaknya. Ketiga-tiganya tinggal di sebuah rumah yang megah, luas dan sempurna dengan segala kelengkapan perabot. Dengan megah dan luasnya rumah itu, ia memerlukan lebih 40 orang pembantu dan pelayan untuk menjaganya. Namun konflik perselisihan, pertengkaran hingga perkelahian berlaku hampir setiap hari. Sebab ketiga-tiga anak itu dan para penghuni lain, mereka saling usir-mengusir, saling menghina, saling memfitnah, saling menjatuhkan satu sama lain.
Adakah semua ini merupakan kesalahan rumah dan pemeliharaannya? Atau adakah ia kesalahan para penghuni rumah yang saling bermusuhan dan menzalimi? Tuan-tuan tengok perumpamaan ini berikan. Seperti itulah kehidupan dunia. Allah Ta'ala tidak akan pernah merosakkannya, meredupkan sinarnya atau mengambil nikmatnya. Semua kerosakan dan kekacauan disebabkan oleh manusia. Itu perumpamaan yang diberikan. Rumah yang serba indah, kehebatan, fasiliti dan sebagainya. Tapi seandainya penghuni rumah itu yang busuk hati, yang bertengkar setiap hari, yang melakukan khianat dan sebagainya, perumpamaan diberikan sama dengan dunia. Allah dah siapkan dunia dengan cantik, dengan pelbagai. Tapi bila manusia yang merosakkannya, manusia tidak menggunakan nikmat dengan baik. Semua kerosakan dan kekecauan disebabkan oleh manusia yang memperlakukan dunia dengan cara yang gila dan berlebih-lebihan. Mereka tidak mahu tunduk pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mahu berjalan di atas garis bimbingan dan petunjuknya. Demi umurmu, negara tak akan sempit kerana penduduknya. Tetapi moral penduduknya lah yang membuatkannya sempit. Akhirnya tuan-tuan dan puan, Syekh Muhammad Ghazali buat satu kesimpulan. Apabila kita mahu mengambil pedoman daripada petunjuk Allah yang telah diturunkan, lalu kemudian berusaha memahami limpahan kebaikan yang diberikan, nescaya kita akan merasakan perubahan pada diri kita dan kehidupan kita. Sayangnya, sebahagian kita sering menganggap remeh kehidupan dan kesihatan. Dua perkara yang diulang-ulang oleh Syekh Muhammad Ghazali. Nikmati kehidupan, nikmati kesihatan. Ini nikmat yang sangat luar biasa yang ramai manusia meremehkannya. Okay? Akhirnya, kita sulit dan bahkan tidak mampu ambil manfaat daripada kehidupan ini. Justru kita menangisi keinginan-keinginan remeh dan rendah yang tiada gunanya. Seolah-olah manusia hanya memfokuskan kepada barang yang tiada saja. Tetapi tidak pernah merenung bahawa banyak kekayaan-kekayaan yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Wallahu alam. Kita berhenti dekat situ dulu tuan-tuan. Masih lagi di bawah tajuk berapa nilai diri kita. Dua tajuk kita, dua perkara kita pelajari pada malam ini. Ketika Syekh Muhammad Ghazali menghuraikan berapa nilai diri kita tentang banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka kaedah untuk memanfaatkan nikmat ke arah kebaikan ini dengan melihat kebaikan-kebaikan, melihat semua yang Allah Ta'ala kurniakan ini dan cuba dimanfaatkan dengan baik. Allah Ta'ala berikan panca indera, Allah Ta'ala dah keluarkan kita daripada kegelapan kepada pencerahan. Bagaimana kita memanfaatkan semua nikmat-nikmat ini. Diibaratkan bagaimana manusia yang duduk dalam rumah yang serba indah, maka perbaiki kualiti diri agar tidak ada pertelingkahan, agar dapat memanfaatkan rumah tersebut. Begitulah perumpamaan pada bumi yang Allah Ta'ala sudah siapkan bagi kita. Maka jangan jadi manusia yang merosakkannya. Jadilah manusia yang menggunakan kehidupan dan kesihatan untuk memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Yang insya-Allah pada minggu hadapan kita akan melihat jasad kita ialah harta kita. Jasad kita ialah harta kita. Maka kita akan sayang pada jasad kurniaan Allah ini. Saat kita berwudu, saat kita melihat panca indera, tangan dan sebagainya, saat kita melihat tubuh badan kita ini, kita sangat yakin semuanya ini akan menghadap Tuhan Rabbul Jalil. Semuanya ini akan berhadapan dengan persoalan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Tuan-tuan, terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf kekhilafan bicara dan sebagainya. Terima kasih yang berkongsi dan sebagainya, yang berkongsi, yang share link di WhatsApp group dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan yang berterusan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dikurniakan juga kebaikan-kebaikan sehinggalah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf kekhilafan bicara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.